إلا وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, pada pagi ini banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam perhujungnya dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ada kelebihan bagi dia, dan juga kita mulai nak masuk bulan Syaban. Dan bulan Syaban ni satu bulan yang Allah Ta'ala nak akad senara amalan pahala kita dalam masa setahun yang telah lepas. Maka masa yang Allah Ta'ala nak akad amalan kita ni, kita harap-harap Allah Ta'ala akad dengan keadaan kita berpuasa, dengan keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebut kata bulan Rajab ni, dan tempat kita senantiasa kita dengar tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ni adalah satu peristiwa yang besar yang kita kena belajar, yang kita kena mengaji, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala pilih Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakah Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha ni kata ulama ialah tempat yang suk. Nah, segala benda yang naik daripada langit suk situ. Para malaikat dan lain-lain lagi, maka nak lepas pada Sidratul Muntaha tadi tak boleh. Dan di Sidratul Muntaha juga Nabi lakah pergi lagi, yang mana hari ini kita dapati negara-negara khususnya ungkan NASA, mereka dia berbangga naik pergi kepada daun angkasa. Nah, naik pergi boleh kaji, boleh ambil tanah-tanah, batu-batu yang ada di daun angkasa wak kelik mari. Dan daun angkasa ni tempat yang jauh juga dah. Tapi ada lagi bitai-bitai yang sejauh daripada daun angkasa yang manusia nak pergi tak boleh. Jadi Nabi kita ni bukan sekadar daun angkasa, Nabi naik kepada langit yang ketujuh. Satu, perjalanan Nabi ni bukan sekadar pergi di atas bitai langit yang pertama saja dak. Nabi lakah pergi kepada langit yang ketujuh. Maka alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad ni, penghulu kita, pimpinan kita naik ke atas langit lebih daripada ungkan NASA naik pada daun angkasa lagi. Dan muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah Ta'ala beri satu penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi Muhammad ni penat dan lelah, letih, susah payah. Biasanya di dalam Islam ni dia kena susah dulu baru boleh hadiah. Hadiah raya Allah Ta'ala beri kepada kita oleh kerana kita susah payah kena puasa dulu sebulan cukup. Raya Idul Adha seperti juga kena susah dulu buat haji dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala beri hadiah. Nabi Muhammad Allah Ta'ala beri hadiah. Dan sehingga peristiwa ni Allah Ta'ala catat dia dalam Al-Quran Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu ayat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada umat dia
bahawa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Isra' dan Mi'raj. Nah, daripada Masjid Haram pergi kepada Masjidil Aqsa dan terus pergi kepada langit. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa yang Nabi nampak di dalam malam Isra' dan Mi'raj ni macam-macam kenampakan Nabi. Tapi tujuan besar yang Nabi naik, Allah Ta'ala akad Nabi naik ke langit tadi untuk nak terimakan satu ibadat yang besar yang umat Muhammad tak boleh nak buat rek-nge, tak boleh nak buat main-main. Ialah ibadat sembahyang, ibadat solat. Sembahyang besar tak besar sehingga Nabi naik ambil sendiri dengan Allah Ta'ala. Pada awal-awalnya, kalau sebut kata sembahyang ni, Allah kita umat Muhammad ni kena terima kasih. Kena terima kasih pada Nabi Musa. Nah, yang beri nasihat kepada Nabi Muhammad. Karena pada awalnya, nah, Nabi Musa tanya, Nabi Musa tanya Nabi Muhammad, faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Muhammad, Allah Ta'ala fardu kepada umat kamu gapo? Allah Ta'ala beri kepada umat kamu gapo mari terik ni, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, qala khamsina salatan, sembahyang 50 waktu sehari semalam. Qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, awak kena klik kecek semula, klik minta semula dengan Allah Ta'ala ni. Boleh jadi perengih sikit, 50 waktu ni berat. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Umatmu ya Muhammad berat ni. Sembahyang 50 waktu ni berat. Allah, mujurnya jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ni umat dia ramai masuk neraka. Tapi dia tak ada deki gapo kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni umat yang ramai masuk syurga. Bukan kata-kata, umat kita masuk neraka ramai, umat Nabi Muhammad masuk neraka etek. Belah 50 kali 50. Jauh. Nabi Musa naik tanah, orang lepas dah, orang yang ada persopakan di dalam dakwah. Nabi Muhammad ni awal-awal dakwah lagi ni, kena tetel, kena lawan. Karena Nabi Musa kata, fa inni qad balautu bani Isra'i wa khabirtuhum. Karena aku tahu dah Muhammad, Bani Israel ni berat. Nah, kalau bab sembahyang, bab ibadat pada Allah Ta'ala ni bukan benda mudah. Awak klik minta dengan Allah Ta'ala, jadi rek-ngeh lah. Jadi kita ni kalunya, sembahyang kita ni 50 kali, 50 kali sehari semalam, berat kita. Selagi 5 waktu ni pun ada orang tak cukup ada. Hak 5 waktu dah. Orang tak cukup ada. Nah, pada waktu yang Allah Ta'ala letak tu comel benar dah. Kalau 50 ni kata mudah-mudah kita ada 24 jam. Kalau 25 setengah. Mana setiap kali sejam kena sembahyang 2 waktu. Mana setengah jam sekali waktu. Setengah jam untuk bila mari bas, setengah jam untuk bila mari bas. Tak ada kena buat kerja buat kita. Tak ada kena pergi mana. Setengah jam mari bas sekali. Setengah jam mari bas sekali. Setara 5 waktu ni pun tak boleh bangun mari. Tak boleh nak ungar mari, tak boleh nak mari start motor mari. 5 waktu ya. Allahu Akbar. Musa, mujurnya Nabi Musa. Nabi Muhammad ni pun naik tanah dia orang runlang. Dia dengar nasihat orang tua. Nabi Muhammad ni dia dengar nasihat daripada orang tua. Satu dalam masyarakat ni orang tua kita tak boleh nak ketepikan. Kerana orang tua ni, nak boleh kata orang tua ni banyak mana pasuk pakan, benda dia tepuh dalam hidup. Yang tak ada dalam surat. Yang tak ada di dalam buku tercatat. Kita nak baca tak boleh, nak cari tak boleh. Pengalaman orang tua ni.
Jadi Nabi Muhammad ni pun tidak takabur dak. Padahal Nabi Muhammad buat boleh. 5 waktu ni 50 waktu tak ada jadi payah bagi Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad semaya bekok kaki. Tapi Nabi Muhammad itar kepada umat dia jadi berat, dia kesian kepada kita. Nah, maka lepas pada tu Nabi Musa suruh minta takhfif. Akhirnya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innahunna khamsun salawatin kulla yaumin wa laylah. Allah Ta'ala kata akhir kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau gitu Allah Ta'ala beri kepada awak 5 waktu sehari semalam. Lepas pada Nabi Muhammad minta. Lepas pada Nabi Muhammad ulang lagi jumpa dengan Nabi Musa. Likulli salatin ashrun. Setiap kali sembahyang ni supaya dengan 10 dah. Jadi Allah Ta'ala ni dia lot jamnuan, tapi pahala tadi tak ada lot dah. Nah, Allah Ta'ala lot jamnuan, kurang dari segi bilangnya waktu sembahyang, tapi likulli salatin ashrun fadzalika khamsuna salatan. Jadi 5 waktu ni supaya dengan sembahyang 50 dah. Jadi kita terima kasih kepada Nabi Musa dan kita kena selawat banyak kepada Nabi Muhammad. Nah, kerana usaha pergi minta dengan Allah Ta'ala, pergi duk tawar dengan Allah Ta'ala ni dengan 5 waktu. Kita ni hak bed set dah, Nabi tawar siap dah. Maka umat Nabi tak sepatut kita tawar dengan Nabi pula hak 5 jadi 2 waktu. Tak sepatut kita jadi umat Nabi, umat Isra' Mi'raj, Nabi beri 5 waktu kita tak sembahyang langsung. Tak sepatut umat yang naik, Nabi naik terima 50 waktu, 5 waktu sehari sembahyang di atas langit. Tiba-tiba kita duduk atas bumi tak sujud kepada Allah Ta'ala. Tak sepatut. Oleh tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita ni pergi dengan Nabi, jumpa dengan Nabi Musa ni raya. Allah Ta'ala beri lot sekarang ni, kurang sekarang ni 5 waktu hai Musa. Nabi Musa kata lagu mana? Irji' ila rabbika fas'alhu takhfih. Hai Muhammad, kalau boleh kurang lagi minta. Tak sih lagi Nabi Musa, bukan tak sih. Takut jadi keberatan kepada umat. Dia minta jadi ringan lagi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kita recu. Dia kata qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Saya pergi duk minta dengan Tuhan dah banyak dah minta malu dah lagi. Maaf. Tak lagi rasuk dah ni kawan. Nabi Muhammad pun dia ada cut jin juga, bukan kata dengar orang semata-mata dah. Dia dengar juga Nabi Musa, tapi dalam masa sama juga dia ada cut jin, bukan kata minta-minta hingga malu juga. 5 waktu Tuhan beri dah. Dan nak pergi minta jadi kurang. Jadi permintaan Nabi ni, kalau Nabi pergi minta Allah Ta'ala beri. Nah, kerana Nabi permintaan Nabi Allah Ta'ala tak tolak. Subhanallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan lagi akan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad kena. Nabi Muhammad puas hati. Walaupun benar ni dari akhirat, tapi permintaan Nabi Muhammad ni dah di dalam jangka kita Allah Ta'ala tak tolak, tapi Nabi Muhammad tak boleh dah. Dah cukup dah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang pentingnya di dalam perjalanan Nabi pada waktu malam dan peristiwa yang pelik. Patut kita ni ramai apabila malam Isra' dan Mi'raj pakat mari dengar, masya-Allah. Minat kepada umat, minat kepada kisah Isra' dan Mi'raj, walillahil hamd. Jadi adab, jadi satu uruf. Apabila bulan Rajab kita pakat dengar Isra' dan Mi'raj, ini benda comel, walillahil hamd. Tapi kita takut hanya mari dengar Isra' dan Mi'raj, lepas dia membaca kitab tak mari sembahyang. Maka Isra' dan Mi'raj tidak ada makna. Kerana Isra' Mi'raj ni untuk kita sembahyang sepanjang tahun. Bukan hanya kita dengar kisah, lepas pada tu kita makan, kita klik duduk tidur, bukan. Ini kita tak belajar lagi daripada Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi jumpa dengan perkara-perkara yang
rasa untuk buat pengajaran bagi umat. Fara'a qauman lahum adfarun min nuhas. Satu kaum yang mana kuku-kuku mereka dibuat daripada besi. Satu kaum dalam perjalanan Nabi nampak orang tadi Allah Ta'ala buat kuku dia tubuh mari daripada temaga. Nuhas daripada temaga. Kita daripada kuku tamadan ni pun kalau kita buat silap garu tu lokoh habis dah kulit. Hak ni kuku demon ni adalah daripada temaga. Dan kita tahu kata di dalam retak tadi ataupun dalam hak duduk dalam bumi, salah satu daripada benda yang hak paling kuat, paling gagah ialah temaga. Satu kalau siapa ada dapur temaga, siapa ada puyuk temaga, susuk molek sikit, dia curi ke demo. Pakak duk jual. Dia tahu kata ada harga. Nah. Demon ni kuku daripada temaga buat gapo? Yaghmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Pakak duk garu muka, garu dada, berdarah tubik selewat tabuk habis. Faqala man haula ya Jibril. Nabi Muhammad kelih tayangi dan satu kaum nampak dengan mata Nabi. Nabi Muhammad tanya man haula ya Jibril. Siapa ni ya Jibril? Nabi Muhammad dia ngaji semua. Dia ngaji dengan Jibril. Pasal tu kita kena berguru juga. Nak semayang kena mengaji, nak ambil semayang kena mengaji. Dia kena mengaji bab agama khususnya. Agama ni kena mengaji. Nabi mengaji daripada Jibril. Man haula ya Jibril. Siapa ni pesen ni? Jibril jawab kata, haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Ya'kuluna luhuman nasi yaq'una fi a'radihim. Orang ni lah orang yang pesen kecek, tuduh dan kata huduh, maki ke orang dan mengarung berkecek kose tentang kehormatan orang lain. Orang mulut huduh lah kata benar. Orang ni balasan dia ialah kuku mereka sendiri duduk garu muka dan duduk garu dada, wal iyaz billah. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, tayangi pula yang kedua Nabi nampak dalam Isra' dan Mi'raj ni juga, rijalun tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Satu kaum yang mana duduk kerak, para malaikat duduk kerak bibir mulut mereka daripada guting daripada neraka Jahannam. Kita ni tak usah kata guting, kalau kena sudu panah hak suk tu bukan main dah lidah. Hak ni guting sok-sok daripada neraka mari Jahannam, patut kerak bibir mulut. Nabi kelih tayangan yang dahsyat ni. Nabi kata man haula ya Jibril. Hey Jibril, siapa pula lagu ni? Qala haula'il khutaba min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum afala ya'qilun. Kata Jibril, puak ni puak duduk mengajar puak duduk ceramah sedap, puak duduk baca tebah sedap, ajar orang buat baik tapi terlupa diri sendiri. Ni kena pada orang yang pandai. Nah, makan diri dah. Dan hari kiamat malaikat kerak bibir mulut, berkecek kuat sangat, tak ada beramal, ambil gunting kerak bibir mulut, wal iyaz billah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi nampak juga di dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi ni ialah satu pohon kayu, zakum nama dia. Syajaratun takhruju min aslil jahim. Satu pohon kayu nama zakum, umbi dia, akar dia tumbuh daripada neraka nama Jahim, neraka Jahannam. Kita ni kalau pohon kayu mari tepat air najis tu pun kita tanya boleh makan tak boleh makan ke? Hak ni pohon kayu sendiri mari daripada neraka. Pah buah kayu lagu mana, wa'iyadzubillah. Kita ni pada makan benda hak mabuk tu pun rebah, bukan main dah. Nah,
tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Jula dehem manga buah zakum ni serupa dengan kepala syaitan. Huduhnya. Kita sendiri pun tak ada kelih kepala syaitan lagu mana. Tapi Allah Ta'ala tayang kepada kita rupa huduh. Buah untuk nak azab orang duduk dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi kelih juga malaikat nama khazini Jahannam, khazini nar. Malaikat yang duduk jaga pintu neraka Jahannam, pintu neraka. Wa idza huwa rajulun yu'rafu al-ghadab fi wajhihi. Muka malaikat duk jaga neraka Jahannam, neraka khazinin nar ni tak senyum. Muka nak marah, muka berasa benci kepada orang. Sehingga dia jumpa Nabi pun tak senyum juga. Patutnya Nabi mari kena senyum. Dengan Nabi tu nampak nak marah. Malaikat hok duk jaga Jahannam ni jumpa dengan Nabi tu, Nabi tahu kata nak marah. Kalau kita jumpa, kalau malaikat ni jumpa dengan orang kampung baru tak tahu. Nah, lagu mana upo. Nah, jumpa dengan orang kampung baru. Nah, tak kenal ke abuk orang itu ni. Dengan Nabi tu nampak muka tak senyum. Allahu akbar. Nabi tayang kepada umat we nampak kata benar lagu ni. Summa qama ala babin nar, kemudian Nabi pergi jenguk di dalam pintu neraka. Fara'a ammatan man dakhalaha minan nisa. Kelih ahli neraka yang duduk penuh dalam neraka ni kebanyakan daripada orang perempuan. Allahu akbar. Nabi gendak kelih daripada umat Nabi. Orang perempuan, golongan orang perempuan masuk neraka Jahannam banyak, masuk neraka banyak. Kemungkinan orang perempuan dia ramal pada orang lelaki, kemungkinan lagu tu. Tapi dalam hadis lain pula Nabi kata, hei orang-orang perempuan sedekahlah banyak. Kerana Nabi nampak daripada golongan orang perempuan masuk neraka banyak. Nabi raya alasannya. Salah satu kalau kita nak kelih, orang perempuan ni masa dia tu tak supaya masa jatuh. Masa semaya dia kena camkat. Ada 2 minggu tak boleh semaya. Pok jatuh tak ada gapo, boleh semaya penuh boleh. Ni Allah Ta'ala jadi kepada orang perempuan lagu tu dah. Tu keadilan Allah Ta'ala lah. Tapi dia boleh pahala banyak orang perempuan. Walaupun dia apa? Dia tak boleh semaya, tapi punya dia beranak, oh pahala masya-Allah. Besar pahala orang perempuan pun dia beranak, dia benar situ pula. Jadi kalau orang perempuan tak boleh mak semaya, tak ada dengan sebab haid, tak apa, Allah Taala maaf. Hak masalahnya fuak jatuh, hak tak ada haid juga tak semaya juga. Nak kata gapo pada orang macam ni. Tak ada haid gapo dia, tak ada mai peracam dengan gapo, tapi tak semaya. La haula wala quwwata illa billah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Satu orang perempuan hak Nabi sebut juga wa yakfurnal ashir, dan mereka deraka kepada tok lelaki. Punca besar benar orang perempuan masuk neraka Jahannam, masuk neraka ialah dengan sebab tak dengar tok lelaki. Deraka kepada tok lelaki menyebabkan penderakaan kepada tok lelaki ni satu punca yang bawa orang perempuan masuk neraka, wal iyaz billah. Satu orang perempuan, kita ada tok lelaki. Nah, kita ada cupcake kita. Kita ada batasan kita. Nah, tok lelaki adalah orang yang Allah Ta'ala kata, kalulah atas dunia ni kita boleh sujud kepada seseorang selain daripada Allah, nescaya orang perempuan sujud kepada tok lelaki. Nescaya Nabi suruh orang perempuan sujud kepada tok lelaki. Nah, khususnya benda ini adalah benda penting dalam Islam. Dan Nabi nampak juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi berjalan
nampak neraka dan nampak syurga tadi, terdengar satu suara. Satu suara duduk berjalan di dalam syurga. Faqala ya Jibril ma hadha? Hei Jibril, suara gapo tadi ni? Qala hadha Bilalun. Qala hadha Bilalul muazzinu. Maka kata Jibril, itulah suara Bilal, muazzin Nabi. Orang yang ben Nabi dia dah. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Sayyidina Bilal duduk keadaan kena zalim, duduk dalam keadaan kena hina oleh ahli Mekah. Tapi kemuliaan Sayyidina Bilal tadi di dalam syurga duk bunyi dah tapak kasut duk berjalan. Dalam satu hadis babnya, lepas pada Nabi mimpi, satu riwayat hadis Nabi kelas sendiri, Nabi tanya Bilal, sebab apakah awak ni boleh berjalan dalam syurga sedangkan orang lain tak masuk lagi ni? Apakah amalanmu, hei Bilal? Bilal kata dia tidak bangun walaupun malam dia siang. Apabila dia ambil air semaya, dia semaya 2 rakaat. Dia panggil semaya sunnatul wudu. Setiap kali dia ambil semaya, dia semaya 2 rakaat. Setiap kali walaupun tengah malam, walaupun tengah hari, dia semaya 2 rakaat. Inilah amalan dia menyebabkan dia masuk syurga belum pada dia mati lagi. Allahu Akbar. Sayyidina Bilal siapa? Sayyidina Bilal pada masa itu seorang hamba, seorang hitam, dihina oleh ahli Mekah pada masa itu, orang jahiliah pada masa itu. Tapi Islam jok radap orang, jok radap Sayyidina Bilal sehingga Nabi Isra' Mi'raj bunyi suara di dalam syurga. Allahu Akbar. Pasal tu Nabi kata qad aflaha Bilalun ra'aitu lahu kaza wa kaza. Jaya Bilal, Nabi kata jaya Bilal. Aku nampak selipar teropah dia duduk jalan dalam syurga. Tempat jaya sungguh muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita boleh letak tapak kaki kita di dalam syurga, tu tempat jaya sungguh. Dan juga dalam peristiwa ni juga Nabi nampak, Nabi bau ketika lalu, birihin tayyibah, bau sedap. Faqala ma hadha ya Jibril, ya Jibril ma hadhihi ar-rih? Bau gapo ni, bau sedap ni? Qala hadhihi rihu Mashitah binti Fir'aun. Inilah bau seorang duduk menyisir anak Fir'aun. Wa auladiha, dan anak-anak dia sendiri mau mati tadi. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu kata Mashitah ni seorang makan gaji di dalam mahkota Fir'aun. Kerja dianya ialah menyisir anak Fir'aun, menyisir orang budak-budak duduk dalam mahkota tadi. Tiba-tiba satu hari natah tubik. Orang beriman sungguh dia tak natah kok si. Dia natah benda duduk dalam hati. Allahu Rabbi misalnya. Misalnya Allahu Akbar. Dia tubik lagu tu. Maka anak Fir'aun tadi dengar. Alaki Rabbun ghaira abi? Ataupun siwa abi? Awak ada Tuhan selain daripada ayahku ke? Mashitah orang makan gaji ni pun orang perempuan ni iman dia kuat. Dia kata na'am. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki. Tuhan saya, Tuhan awak dan Tuhan ayah awak. Kelih orang mukmin seorang perempuan ni cukup iman dia kuat. Cabar Fir'aun. Dia tahu kata Fir'aun ni kalau tahu kelimah ni ya cukup dah perahan ciwit. Dan lagu tu sungguh. Tapi iman dia kuat, dia perakat boleh, subhanallah. Orang perempuan ni kuat juga weh. Kita kemungkinan kita lari dah kalau bab Fir'aun tanya ni. Pada sedadu tanya baik kat kita pun bukan main dah. Ni Fir'aun tanya, awak beriman nak jawab lagu mana? Kita tahu dah hukum lagu mana. Kita orang jatuh nak jawab lagu mana? Lik dulu. Cakap nak belaga kan? Misal. Dak Mashitah. Na'am Rabbi wa Rabbuka. Tuhan saya, Tuhan awak Fir'aun. Tak apa Fir'aun kata. Tak ada apa. Bunuh.
bakar api, ingat api, suruh terjun dalam kawah ni. Nah, yang kata hebatnya Firaun bunuh habis orang beriman pada Allah Taala. Tapi nak hebatnya Firaun kalau kita kelih bawa masyitah ni masa Nabi jalan Isra' Mi'raj ni bau duk sedap lagi. Tapi Firaun hak deraka kepada Allah Taala lagi kelih dalam pipit tapan Mesir buruk dah. Dah kecuk dah. Siapa-siapa wak jadi pameran kelih, cepat kelih gitu lah. Firaun. Gapo ada Firaun sekarang? Amnat. Tamneng. Duit pitih, mahkota, mah legai, gapo ada? Tak ada. Nah. Firaun beza teruk. Kena perubak pula, kena gata di Perancis. Dia kata orang mati konrek ada pasport. Dia buat pasport khuh. Ambil Firaun 2 butir kapal gata di Perancis pergi perubak. Hak mati dah Firaun buat pasport khuh untuk dia. Beza teruk di antara Firaun tulai-tulai nak jatuh, kulit-kulit kecuk habis dengan masyitah beriman pada Allah Taala walaupun tuai tak ada. Walaupun tuai dah hancur, tuai orang bakar, tapi bawai orang beriman pada Allah Taala ni duk bau hingga sapal ni kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bau pada malam Isra' dan Mi'raj. Nak ayat kepada Nabi, nak ayat pada umat dia. Beza di antara orang kufur pada Allah dengan orang beriman pada Allah. Orang kufur kepada Allah walaupun mati, tubuh duk nampak kelih. Dengan orang beriman kepada Allah, hancur lebur, tak ada sikit rambut kena bakar. Tak supa orang ni bau sedap. Orang ni kena jaga khuh untuk dia takut bau busuk. Waliyahzubillah. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj ni patut kita ambil pengajaran sebanyak mungkin. Mari guna dalam hidup. Ketika Nabi ambil susu, tak ambil arak ni cukup. Jibril kata asabtal fitrah, hai Muhammad, awak buat ni kena dah, minum kena dah. Padahal pada masa tu arak tak ada diharam lagi. Arak ni Allah Taala haram pergi di Madinah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah, arak di dalam malam Isra' Mi'raj ni tak ada diharam lagi. Kalau Nabi nak minum boleh lah. Tapi Nabi tak minum dulu lagi dah. Jibril kata asabtal fitrah. Betul Muhammad. Dalam perjalanan ni Nabi rehlah, Nabi gi makan angin misalnya. Nabi tak ambil arak. Umat Nabi, apabila gi makan angin, kok bakok gi makan angin, kok ciamai, ingat gelas yang ada arak, kita umat Nabi Muhammad kita tak boleh minum arak walaupun kita pergi jalan sekalipun. Orang tak nampak, tak ada siapa tahu. Tapi tangan kita tak boleh ambil arak. Ambil minum yang macam. Dia ada apabila pergi jalan tu, jom mabuk belah-belah, tak ada apa lah. Nah, kalau boleh berjoget kau berapa kau molek wal'iyadzubillah. Nabi kita tak ada. Rehlah. Perjalanan Nabi ni penuh keimanan kepada Allah Ta'ala. Asabtal fitrah. Kena dah Muhammad ni betul dah. Setengah kata kalau Nabi ambil ni, arak umat Nabi Muhammad selewat tabuk habis. Setara Nabi ambil susu tu pun daun ketung penuh benar. Setara ambil susu ni pun ramai lagi duk minum arak umat Nabi. Setara Nabi ambil susu ni pun ubat kuda duduk persebaran di tempat teh kita. Apa makna Isra' dan Mi'raj? Nabi ajar kepada kita suruh ambil susu. Tapi umat kita 3 wilayah ni ambil ubat kuda. Tak ada sikit rabuk. Tak ada sikit rabuk pengajaran yang kita duduk baca Isra' dan Mi'raj. La haula wala quwwata illa billah. Dan oleh tu insya-Allah dengan Isra' dan Mi'raj kita boleh mengubah dan kedudukan umat Nabi di akhir zaman. Dan ambillah pengajaran-pengajaran supaya mari guna dalam hidup kita. Dan adapun pagi ni sekadar tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.